Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, keputusan yang kita tunggu-tunggu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkait dengan isu yang kini membelenggu kerajaan perpaduan kerajaan pimpinan beliau. Hari ini akhirnya, seperti yang kita jangka, Perdana Menteri yang ada sekarang ini bukanlah Perdana Menteri seperti Perdana Menteri yang lain, yang mana beliau ditakrifkan sebagai seorang yang paling berani, tidak berdendam dan suka untuk melakukan sesuatu perkara dengan mengutamakan rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya bersetuju membuka semula kes Beng Hok janji lebih tulus. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang memang sangat kita tunggu dan pastinya kini modal politik pembangkang kini sudah hampir kering kerana isu ini pernah ditunggang oleh beberapa aktivis politik pembangkang, juga ditunggang oleh pembangkang kerana ianya berkait dengan perkara yang panas melibatkan rakyat Malaysia. Tetapi ketika Anwar Ibrahim mengumumkan keputusan kerajaan untuk membuka semula kes Beng Hok dan menjanjikan ianya lebih telus, maka dengan ini modal politik pembangkang, aktivis-aktivis yang pro pembangkang kini dah mula kering dan tak tahulah apa lagi yang mereka akan kata selepas ini. Kerajaan bersetuju supaya pihak polis membuka semula kertas siasatan berkait kes kematian mendiang Teo Beng Hok, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar turut memberi jaminan siasatan kali ini akan dilaksanakan secara telus dan adil, tanpa campur tangan mana-mana pihak, khususnya mengambil kira pandangan Mahkamah Rayuan pada 5 September 2014 berhubung kes tersebut. Saya mendengar segala keluhan dan beberapa permintaan daripada pihak keluarga, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya telah lama mengikuti rapat kes ini dan memahami kesedihan serta penderitaan keluarga yang telah sekian lama memperjuangkan keadilan buat mendiang, katanya dalam hantaran di media sosial petang ini sambil melampirkan gambar pertemuannya dengan keluarga mendiang. Pertemuan itu turut dihadiri ibu bapa mendiang iaitu Teng Su Hoi dan Teo Leong Wee, anak mendiang Teo Jie dan adiknya Teo Li Lan. Isteri mendiang So Cher Wei turut hadir di bangunan Jabatan Perdana Menteri namun tidak menyertai pertemuan itu. Turut hadir Menteri Digital Gobind Singh Dio dan Ahli Parlimen Bukit Gelugur Ram Kalpal Singh. Bercakap kepada pemberita di luar pejabat Perdana Menteri, Ram Kalpal yang juga peguam keluarga mendiang berkata, Anwar akan bertemu Ketua Polis Negara Razarudin Hussein tidak lama lagi mengenai perkara itu. Anwar telah pun menyatakan bahawa dia akan membangkitkan perkara ini dengan pihak polis KPN dalam masa yang terdekat. Dan apa-apa langkah follow-up juga akan dimaklumkan kepada keluarga Beng Hok melalui saya selaku peguam keluarga mendiang, katanya lagi. Dalam gambar yang dikongsikan Anwar di Facebook menyaksikan dalam pertemuan di Putrajaya itu, Leong Hui, ayah mendiang, berkerusi roda dan memegang sekeping gambar Beng Hok. Pada 17 Julai lalu, Perdana Menteri menyatakan hasratnya untuk bertemu dengan keluarga mendiang. Beng Hok ditemui mati pada 16 Julai 2009 di koridor tingkat 5 Plaza Masalam di Shah Alam selepas disoal siasat semalaman di Ibu Pejabat SPRM Selangor dan dipercayai terjatuh dari tingkat 14 bangunan itu. Sebelum ini, Li Lan menggesa DAP menggunakan kekuatan yang dimilikinya di Parlimen bagi menggesa agar kematian abangnya disiasat sebagai kes bunuh. Dalam ucapan ketika acara ulang tahun ke-15 kematian Beng Hok pada 22 Julai lalu, dia berkata mahkamah telah memutuskan kematian abangnya sebagai homisid. Pada 2014, Mahkamah Rayuan memutuskan kematian Teo berpunca daripada tindakan seseorang atau beberapa orang tidak dikenali termasuk pegawai SPRM yang menyoal siasatnya. Kami harap DAP dapat menggunakan kekuatan 48 kerusi parlimennya dalam kerajaan perpaduan untuk menyeru siasatan kes Beng Hok dibuat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan Kesalahan Bunuh
Kami harap DAP dapat gunakan kuasanya untuk mengubah kes ini dan menyuarakan kekecewaan yang telah kami suarakan sepanjang 15 tahun ini. Tangkap pelaku dan dakwa mereka di mahkamah di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, katanya lagi. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim kerana beliau sudah menunjukkan komitmen yang sepatutnya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini Sanusi menemplak Kerajaan Barisan Nasional. Kononnya kenapa tidak melakukannya di PRK atau di Dewan Undangan Negeri untuk Nenggiri. Namun demikian, rupa-rupanya persoal tawaran BN di Nenggiri, Sanusi lupa PAS sudah memerintah 34 tahun takbir Kelantan. Tindakan PAS menempelak Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, berhubung cubaan memancing undi di pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri dengan menawarkan pelbagai projek pembangunan, menerima kecaman warga maya. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor berkata, kerusi tersebut sememangnya diterajui pemimpin Barisan Nasional BN sejak beberapa penggal. Namun, Dewan Undangan Negeri berkenan seolah dipinggirkan sebelum ini ketika di bawah Wakil Rakyat BN. Kenapa tak buat masa Wakil Rakyat BN perintah? Baru kalah sekali dan terus datang tawar macam-macam. Macam 7-8 penggal wakili penduduk situ. Kenapa tak buat? Kata Muhammad Sanusi. Bagaimanapun kenyataan daripada Muhammad Sanusi itu ditepis seorang pempengaruh TikTok iaitu Muhammad Muhaimin. Saya pun pening dengan Sanusi ini, kata beliau. Dia persoal tawaran yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi jika Barisan Nasional menang di Dewan Undangan Negeri Nenggiri. Adakah Sanusi sudah lupa? PAS yang memerintah 34 tahun di Kelantan, sepatutnya Kerajaan PAS Kelantan kena buat pembangunan di Dewan Undangan Negeri Nenggiri. Seperti selesaikan masalah jalan raya, air dan apa jua masalah rakyat di Dewan Undangan Negeri tersebut. Barisan Nasional hanya sebagai parti pembangkang di Kelantan sejak 1990. Segala duit dipegang Kerajaan PAS Kelantan. Itu pun Kerajaan BN dulu bantu juga bina sekolah, baiki jalan raya dan selesaikan masalah rakyat. Di manakah tanggungjawab Kerajaan PAS Kelantan? Hari ini harga getah dan naik. Terima kasih Kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, puji beliau lagi. Lelaki berkenan turut mengimbas kembali peruntukan berjumlah 1.1 bilion ringgit yang diberikan Kerajaan Perpaduan kepada Kelantan tahun lalu. Sekaligus menyifatkan Anwar Ibrahim dan Ahmad Zahid Hamidi tidak pernah meminggirkan negeri tersebut. Kita ucap terima kasih Kerajaan Perpaduan. Tidak pernah pinggirkan Kelantan sejak menang PRU15, ujarnya lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan dan juga dengan pencerahan yang luar biasa ini, maka kita mula faham dan mula persoal kenapa Sanusi persoal tentang tawaran yang diberikan oleh Barisan Nasional itu, padahal merekalah kerajaan negeri di Dewan Undangan Negeri Kelantan sejak 30 lebih tahun yang lampau. Kenapa mereka tidak bantu? Kenapa tidak membangunkan Dewan Undangan Negeri Nenggiri? Itu persoalan yang ditimbulkan oleh TikTokers ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.